Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama saya pada petang yang berbahagia ini dalam mendengar webinar Mufti Bicara Falak yang pada petang ini akan membawa tajuk mengenai dengan penyelesaian masalah falak semasa. Seperti biasa akan disampaikan oleh penceramah webinar kita yang berbahagia Prof. Madya Dr. Baharudin bin Zainal, merupakan seorang fellow penyelidik Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam Inspire Uniza. Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi kita akan bersama beliau untuk mendengar ceramah beliau. Jadi seperti biasa di Labuan hari ini, pada minggu ini 23 Oktober, Jumaat, kembali kepada PKPB, iaitu hanya seramai 12 orang jemaah sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Dan Alhamdulillah saya sempat untuk bersolat Jumaat di Masjid Sultan Muhammad V bersama-sama dengan jemaah yang lain. InsyaAllah kita akan bersama dengan penceramah kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak Apa suara khabar saya? Doktor? Clear. Suara Ya, saya clear Doktor? alhamdulillah. Okay. Suara tadi mula ada putus-putus sikit. Oh, mungkin ramai orang share kot. Sekarang okey. Okey, bagi Sekarang okey. sesiapa yang belum share ataupun like webinar ini, bolehlah share dulu sementara kita menunggu ceramah akan dimulakan sebentar lagi. Bolehlah bantu-bantu share supaya ramai lagi yang akan dapat input-input mengenai dengan ilmu falak ini. Ya, ilmu falak ini sukar untuk diperolehi, tapi dengan adanya webinar pada masa kini dengan keadaan semasa membolehkan kita untuk bersama-sama mengikuti kuliah-kuliah falak. Antaranya daripada Prof sendiri dan juga beberapa penggiat astronomi yang akan bersama-sama kami sepanjang PKP. Okey, jadi secara tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Prof Madya Doktor untuk meneruskan ceramah pada petang ini. Persilakan Doktor. Ya, sementara kita menunggu Doktor untuk membuka skrin, di sini kita ada komentar-komentar antaranya daripada Amir Shan. Clear Doktor? Amir Shan mungkin sahabat Doktor kot. Syarin Ahmad Al-Syahgeza, ini antara penceramah webinar kita. Ya, hadir katanya sambil mendengar, sambil siap slide malam ni. Antaranya itulah kita cegah di sini dalam skrin boleh lihat cegah COVID-19 elak 3S, iaitu ke dalam keadaan sesak, sempit dan sembang dekat. Jangan kita sembang dekat-dekat, jarak-jarak sikit, sempit. Di Labuan juga sudah ada kematian. Oh, terputus sekarang ni dengan Dr. Bahar. InsyaAllah kita menunggu lagi dia masuk semula. Mungkin lain kurang elok. Sama-samalah kita mencegah ataupun menghentikan teruslah, bukan lagi mencegah, menghentikan terus webinar menghentikan terus penularan pandemik COVID-19 yang sedang meningkat sekarang di negara kita Malaysia. Begitu juga dengan di Labuan, semalam sudah ada satu kematian dan hari ini belum ada info. Dikabarkan ada juga kematian.
kita ucapkan innalillah, taziah kepada keluarga mangsa pandemik. Semoga dirahmati roh Allah yarham. Ya, sahabat saya Rais Japar, seorang pendakwa syar'i Negeri Sabah, Jabatan Pendakwaan Negeri Sabah. Clear katanya. Alhamdulillah. Ada kawan-kawan lagi? Jom masuk komen-komen dulu. Okey. Masuk. Ada slide. Ada masalah sikit tadi. Nampak tak slide? Slide belum ada. Ya, slide mana ada. Okey. Belum ada? Belum ada lagi. Okey, dah ada Pak. Dah ada? Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma'afatil azmi ma'asyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal azam wa wajhika ala wa kalimatika tammah. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Awang Bukhizan dan Ustia di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kita berada pada slot yang ketiga bagi saya dan pada peringkat awal tajuk yang disetujui ialah penyelesaian isu falak semasa. Walau bagaimanapun saya telah berbincang dengan pakar rujuk saya masih lagi merujuk pada orang-orang yang pengetahuan yang lebih baik dari saya segi bahasa dan sebagainya. Maka tajuknya ditukar sikit kepada penyelesaian masalah falak semasa. Dan kuliah ini tidak akan, ceramah ini tidak akan mengambil masa yang lama kerana tidak banyak perkara yang saya bincangkan. Saya cuba habiskan dalam masa 1 jam. Okey. Dalam gambar yang terpapar sekarang ini jelas ada 3 fenomena yang berkaitan dengan falak. Yang paling kiri sekali ialah fenomena matahari yang tidak terbenam di kawasan abnormal. Ketika 66 pada kedudukan 66 darjah utara, kemudian di tengahnya matahari bersamaan dengan kiblat dan di kanannya adalah mengenai cahaya dan sebagainya. Okey. Dalam pembentangan ini isu yang berbangkit mengenal pasti permasalahan. Isu merupakan perkara berbangkit. Mengapa aplikasi falak dalam ibadat ada isu? Walau bagaimanapun saya kali ini tidak mahu membentangkan atau membincangkan isu-isu falak yang telah selesai atau yang telah dibuat oleh pihak berkuasa ataupun yang berada pada pengetahuan masyarakat. Walau bagaimanapun saya banyak nak bincangkan dari segi epistemologi mengenai supaya kita sedar tentang mengapa isu ini berlaku. Mengapa masalah ini berlaku sedangkan kita nak melaksanakan satu kegunaan sains untuk ibadat sebagainya. Dan kita mengatakan bahawa sains itu adalah sesuatu yang pasti berdasarkan premis tertentu. Mengapa masih berlaku lagi permasalahan? Mengapa masih berlaku lagi isu dan sebagainya? Jadi sebelum tu kita kena lihat pada intipati, taksiran sains itu sendiri. Walaupun sains itu secara umum adalah ilmu. Kalau dikatakan sains itu adalah ilmu, maka dia agak kosong. Maka dia gunakan ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia akan menggunakan ilmu pengetahuan. Tapi ia sains. Kalau lama dia menjadi sastra. Menjadi sastra. Sastra itu adalah ilmu juga, tapi tahap dia tinggi atau rendah sebagainya. Tapi kita sekarang ni sastra sudah membawa makna yang lain. Tapi kalau kita dalam konteks sains yang ditaksirkan oleh Rabita dalam Conference Muslim Education ini, dia menafsirkan sains yang empirical lah.
Iaitu sains ialah pengetahuan manusia. Intelek manusia memikirkan tentang alam semesta. Alam keseluruhan. Kian alam. Alam Rabbil Alamin. Itu sekian alam. Maaf, bukan sekian alam. Kita sepatutnya sebut kian alam, bukan sekian alam. Kalau sekian alam dia berhenti. Kian alam meluas, infinity. Jadi sains ialah intelek manusia memikirkan tentang kian alam, tentang alam semesta untuk memahami tabi'i makhluk. Tabi'i makhluk itu boleh jadi manusia, boleh jadi juga adalah ciptaan-ciptaan Allah SWT yang boleh difikirkan untuk mencari sunatullah. Undang-undang tabi'i itu semula jadi itu adalah sunatullah. Sebab kadang kalau kita sebut perkataan semula jadi, ia menimbulkan rasa kurang senang kepada sesetengah pihak. Semula jadi seolah-olah jadi sesendirinya. Tidak. Sepatutnya bila kita kata semula jadi, itu adalah sunatullah. Dan menggunakan sunatullah tadi, asal pemahaman kita tadi, sesuai dengan kebaikan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita memahami alam sebagaimana firman Allah SWT, pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Untuk apa? Yang menghubungkan antara manusia dan alam. Untuk menjadikan alam itu berfaedah kepada manusia. Mengapa alam itu dicipta oleh Allah SWT? Sebab cipta manusia. Cipta manusia. Manusia melihat alam, maka dia boleh memperakui keesaan Allah SWT dan sebagainya. Jadi tujuan kita mengkaji alam. Jadi mengkaji alam tu dia ada perantara dia. Perantaranya ialah sains. Sebagaimana carta tu. Jadi bila kita mengkaji alam, ia boleh membentuk insan, membentuk manusia. Manusia tu level rendah, insan. Bukan kemanusiaan, keinsanan sekarang ni. Apa ciri-ciri keinsanan? Manusia yang alim, yang serba tahu, yang merendah diri, yang saleh, yang tekal keimanannya. Mereka dapat ini melalui pemerhatian mereka terhadap alam. Mereka lihat fenomena alam. Mereka lihat bencana dari alam. Bagaimana kita kata kejadian bintang meletup mengubah tingkah laku manusia. Bintang meletup. Bintang tu berada di tempatnya. Setelah meletup beberapa puluh tahun, cahayanya merambat masuk ke sistem suria dan kita dapat melihatnya beberapa ketika dan terus hilang. Ataupun kita dapat melihat bencana yang berlaku di permukaan bumi. Gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Maka timbul rasa gerun. Bagaimana tsunami pada tahun 2004 berlaku pada zaman moden. Menyebabkan 200,000 orang terkorban. Di mana sains? Di mana pencapaian sains di situ? Jadi kejadian ini akhirnya menunjukkan bahawa manusia sepandai mana pun ia adalah bersifat hamba. Ada perkara-perkara yang kita tak tahu, jadi kita belajar. Menjadikan kita jenis yang tawaduk. Begitu juga kalau kita melihat kepada cakrawala yang dirakamkan oleh Hubble Space Telescope. Yang banyak dalam laman-laman web kita dapat lihat. Dan maklumat yang diberikan setiap cakrawala tersebut. Berapa saiz dan dimensinya. Saiznya berpuluh-puluh ribu kali lebih besar daripada matahari. Jaraknya berbilion-bilion tahun. Bertahun-tahun cahaya. Saiznya yang begitu besar. Jadi bermakna maha besar. Kejadian itu maha besar. Sebab ia dijadikan oleh Allah yang maha besar, maha berkuasa dan sebagainya. Begitu juga apabila kita memperhatikan alam, ia menjadi petunjuk kepada ibadat. Allah SWT berfirman, kalau nak berpuasa, kita menggunakan anak bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya Yas'alunaka anil ahillah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya pada Muhammad tentang anak-anak bulan. Itu adalah petunjuk ibadat, petunjuk haji. Kita melihat pada fenomena matahari. Petunjuk waktu ibadat itu ditunjukkan oleh fenomena matahari. Dan akhirnya kita juga melihat kemusnahan disebabkan oleh kerakusan manusia yang menyebabkan berlaku kebocoran lapisan ozon, yang melibatkan berlaku
rumah kaca dan sebagainya, menyebabkan glasier mencair, paras air laut naik dan sebagainya. Dan dikatakan bahawa 1 darjah Celsius peningkatan suhu bumi menyebabkan paras purata laut bertambah beberapa sentimeter. Dan beberapa sentimeter ini sebenarnya menjejaskan cuaca dunia. Jadi kita kena menjaga alam. Itu tujuan kita memerhatikan, manusia oleh albab memerhatikan. Itu sains. Di satu persepsi. Jadi sains juga digunakan untuk sains juga, langit juga ditafsirkan sebagai ayat-ayat Allah. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada sifat khaliq Allah, ditunjukkan maha penciptanya Allah. Maha sempurnanya Allah, peringatan kepada Allah. Sesekali berlaku letupan bintang, berlaku gerhana yang boleh dijangkakan sebagainya. Kemudian kita mengambil iktibar daripadanya, kita memerhatikannya, kita menjalankan kajian, maka kita membetulkan pengetahuan manusia tentang pemerhatian tadi, yang boleh jadi bersifat tahyul dan sebagainya. Dan ini semua membentuk manusia. Okey. Setelah kita mengetahui tujuan sains untuk memahami sunatullah, untuk memahami keesaan Allah, untuk menjadi asbab kepada ibadat, kita cuba kukuhkan pengetahuan kita dengan mengetahui kebenaran menurut sains. Kita biasa menggunakan perkataan ramalan, ataupun kita tak nak gunakan perkataan ramalan. Ramalan itu nampak macam tahyul, nampak macam ada satu kepercayaan lain dan sebagainya. Dalam sains kita tak nak namakan ramalan. Tetapi kalau kita namakan juga ramalan dan ia berada pada suatu sistem ilmu yang sistematik dan sebagainya, ramalan tersebut berlaku dalam keadaan yang sistematik, atau kita katakan ramalan tersebut diterbitkan secara eksperimen, secara penangkulan mantik dengan prosedur-prosedurnya, dan kita membuat kesimpulan daripada pemerhatian, maka itu adalah ramalan sains. Jadi ramalan sains berlainan dari segi ramalan ahli nujum dan sebagainya, seperti yang telah kita kuliahkan sebelum ni. Jadi apabila kita meramalkan sesuatu fenomena alam, sesuatu sistem dan sebagainya, ada perubahan-perubahan, ada yang tak betul dan sebagainya, maka sains juga boleh menjelaskannya. Jadi itulah kedudukan kebenaran dalam sains. Jadi hukum alam tabi'i ini juga merupakan sesuatu yang boleh dicerap secara aruhan, secara induksi. Kalau kita lihat bahawa apabila kita nak mengkaji alam sebagai subjek, bulan, bintang, hawa, angin atau geologi dan sebagainya, kita nak kaji, ia perlu mengikuti tata kaedah istiqra' tadi. Dan tata kaedah itu dia mesti melalui beberapa proses yang kita katakan wajib diikuti untuk menjadikan hasil dapatan itu benar untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Yang paling penting, ia benar sebab ia nak digunakan dalam ibadat. Yang penting ianya benar sebab ia membetuli hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila Allah SWT suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan bila nampak anak bulan, jadi kita membuat ramalan kedudukan anak bulan. Ramalan tersebut betul kerana kita telah membuatnya, kita telah mencari kebenaran itu dengan proses sains. Walaupun ada dia punya kekangan-kekangan serta ralat-ralat yang akan dibincangkan nanti. Maka pemerhatian tersebut mestilah dibuat secara menyeluruh. Janganlah kita masuk menyeluruh di sini, lebih kepada seasonal variation. Kita buat sepanjang masa, sepanjang keadaan. Kita membuat cerapan, saya akan fokus pada situasi astronomi, situasi falak. Bila kita nak buat cerapan tentang habit, tentang tabiat pergerakan matahari, kita melihat secara menyeluruh. Bila kita nak mencerap kedudukan bulan, kita mencerap secara menyeluruh. Kita mencerap kedudukan anak bulan secara menyeluruh. Maksudnya
cerapan anak bulan yang berdasarkan geografi, ataupun kita kata cerapan anak bulan yang kita buat sepanjang masa, itu pergi pada step yang kedua, berulang-ulang. Cerapan yang berulang-ulang. Tidak boleh sekali, tidak boleh dua kali, tidak boleh sedozen dan sebagainya. Dalam pemerhatian empirikal, lebih banyak cerapan, lebih bagus. Lebih banyak cerapan, maka kita akan dapat data lebih banyak, itu lebih bagus. Itu yang dimaksudkan sebagai berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi kita juga perlu menggunakan panca indera yang ada pada kita, mata, akal fikiran dan sebagainya. Eksperimen atau pemerhatian tidak boleh dibuat kalau kita tidak dibantu oleh panca indera. Walau bagaimanapun dalam teknologi moden, mereka yang mengalami tuna indera, cacat penglihatan, IAU telah membuat satu kaedah bagaimana orang yang OKU penglihatan ini boleh menghayati fenomena gerhana. Sesuatu yang pelik, gerhana dilihat, tetapi untuk meraihkan golongan OKU ini, gerhana tersebut memancarkan gelombangnya semakin berkurangan kerana ditutup oleh bulan sebagainya, dan pengurangan gelombang itu menggambarkan pengurangan fasa gerhana dan ia boleh diikuti. Itu kita boleh menganggapkan ini juga adalah indera walaupun agak yang terhad. Kita menggunakan peralatan, maka berlakulah penciptaan peralatan dan sebagainya. Begitu juga dalam melakukan eksperimen, kita mesti merekodkan. Tidak ada kajian saintifik, kajian eksperimental yang kita mengkaji alam, kita tidak rekod. Malahan perekodan ini telah dibuat sejak zaman purba. Mereka memerhatikan gejala alam, mereka rekod. Rekod tak semestinya dalam bentuk dokumen saintifik yang kita ketahui sekarang, dalam buku log dengan gambarnya, tidak. Tapi mereka pahat, mereka tebuk pada dinding-dinding dan sebagainya. Itu perekodan yang ada pada mereka. Tetapi apa yang mereka tulis pada dinding-dinding gua, itulah yang digunakan untuk tujuan kita buat kajian pada masa kini. Jadi penting. Dia rekodkan gerhana, dia rekodkan komet pada dinding gua. Maka pengkaji sekarang mengkaji apa gerhana ini, bila gerhana ini, komet yang mana digambarkan ini, dan akhirnya ia membantu data sains itu sendiri. Dan analisis langsung dan tidak langsung. Maksudnya analisis langsung ini ialah data tu yang dapat kita melakukan analisis. Analisis tidak langsung saya maksudkan bahawa kita boleh buat assumption, kita boleh buat andaian. Pada peringkat awal kita tengok fenomena berkenaan, pada peringkat awal kita melihat data berkenaan, kita sudah boleh membuat andaian. Tetapi analisis yang tidak langsung ni harus dibukti dengan analisis langsung. Okey, walau bagaimanapun, secomel mana kita katakan tentang status istikrak tadi, proses mencari kebenaran tadi, sains adalah sains. Pengetahuan manusia agak terhad. Maka natijahnya, wujud status keboleh ramalan fenomena. Tidak semua fenomena sains, fenomena alam berada pada tahap kejituan tinggi. Ada yang kejituan tinggi, ada kejituan rendah, ada yang langsung tak ada ramal. Tiba-tiba saja berlaku. Dan ini adalah dalam proses kita menghayati sunnatullah, kita kena akui sifat rendah diri kita. Berapa besarnya kuasa Allah. Berapa kerdilnya kita. Ada fenomena, ada sifat perjalanan cakrawala, bulan, bintang, matahari, kita boleh ramal dengan kedudukan tinggi. Gerhana, kita boleh ramal dengan kedudukan tinggi. Kedudukan matahari, kita boleh ramal dengan kedudukan tinggi. Itu sebab kita boleh menggunakan waktunya tepat. Bila kita boleh gunakan waktunya tepat, kita cipta sistem waktunya tepat, kita buat mesin dengan waktunya tepat, kita boleh melakukan cerapan gerhana dengan tepat hingga ke saat atau perpuluhan saat. Bagi orang awam, ketepatan saat sudah memadai. Tapi bagi kajian saintifik, mungkin diambil dengan atomic time sebagainya, ia memerlukan ketepatannya lebih tinggi.
boleh diramal dengan kejutuan tinggi. Apa dia yang boleh diramal dengan kejutuan tinggi? Ephemeris. Koordinat fenomena. Apa-apa cakrawala yang telah kita cerap beratus-ratus tahun, kita telah tahu sifatnya, kita boleh ramal dengan kejutuan tinggi. Di sinilah bagaimana ahli-ahli sains, ahli-ahli falak menggunakan fenomena yang boleh diramal ini untuk meramalkan waktu salat, untuk meramalkan rukun bulan. Jadi aplikasi dalam ibadat kebanyakannya berada pada ramalan tinggi. Ada juga fenomena yang boleh diramal dengan kejutuan rendah. Contoh paling mudah cuaca. Cuaca fenomena alam boleh diramal, tetapi kejutuan dia rendah. Dia boleh berubah. Daripada daripada isyarat merah boleh bertukar kepada isyarat kuning, boleh tukar kepada isyarat putih dan sebagainya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran bendera merah sebab ada lekukan tropika. Tapi lekukan tersebut kemudiannya pecah dan berderai, maka ia isyarat isyarat kecemasan tadi, fenomena tadi ditukar kepada gelombang kuning, putih dan sebagainya. Jadi boleh diramal tapi dengan kejutuan rendah. Yang tidak boleh diramal dalam kehidupan kita, apa benda yang tak diramal? Seperti gempa, tak boleh ramal. Walaupun kita kata flood di antara gempa di antara kawasan Asia dengan Eropah, Eurasia itu yang dulu dah terlonjak pada tahun 2004 sedang mengumpulkan tenaga dan boleh berlaku gelinciran lagi, tapi kita tak tahu bila boleh berlaku. Bila boleh berlaku kita tak tahu, jadi kita tidak boleh ramal dengan tepat. Begitu juga dengan tsunami dan sebagainya. Jadi kebolehan kita meramal pada kejutuan tinggi, kejutuan rendah ini memberi kesan terhadap hukum fiqh yang akan kita aplikasikan nantinya. Dan seterusnya kita bincangkan lebih terperinci kebenaran ini, masalah ini yang berlaku pada setiap aktiviti, pada setiap proses. Seperti kita ketahui beberapa kali telah ditunjukkan slide ini, aplikasi dalam falak mencakupi hukum hakamnya, mencakupi tabi'inya, mencakupi amalinya. Jadi pada kuliah kali ini kita akan melihat pada istimbatnya, pada dalilnya, pendalilannya, apa yang menyebabkan timbul masalah. Pada teorinya apa yang menimbulkan masalah, pada amalinya apakah yang menimbulkan masalah. Ini yang kita nak bincangkan hari ini supaya orang ramai, khususnya kepada pegawai-pegawai Islam yang bekerja dalam bidang ini, mereka tahu dan mereka bersedia untuk berdepan dengan masyarakat jika berlaku apa-apa perubahan, apa-apa isu yang berbangkit daripada permasalahan aplikasi falak dalam ibadat. Okey, bagaimana isu ini bermula? Sesuatu kajian semula tentang aplikasi falak. Bagaimana ia bermula? Misalkan saya bagi dua contoh lah. Saya bagi tiga contoh. Tiga-tiga berkaitan dengan falak. Pertama, arah kiblat sesuatu masjid itu tidak betul. Ia bermula dengan rungutan. Ia bermula dengan fenomena yang janggal. Apabila pihak berkuasa agama beritahu pada 28 Mei pukul 5.16 petang ada bayang matahari bersama dengan kiblat, orang kampung pergi tengok tak sama. Rungutan. Ataupun kita kata bahawa isu waktu subuh. Waktu subuh berlaku pada pukul 5.16, katakan 5.16 pagi. Tapi masyarakat yang melakukan solat sebaik saja azan merungut kerana langit belum terang lagi. Dia terang kemudian rungutan. Jadi rungutan ini menjadi idea kepada kita untuk menyatakan wujudnya masalah. Begitu juga sorotan lagi pembacaan dalam kes perubahan sudut waktu subuh, waktu isyak, itu dinyatakan dalam banyak penulisan bahawa para sarjana Islam telah meletakkan nilai-nilai yang berbeza. Itu dari sorotan tu ada. Kalau sorotan sudah ada, bermakna
benda itu merupakan sesuatu yang perlu dikaji bila sampai masa. Jadi ini idea asal bagaimana benda itu berlaku. Kalau dapat ilham ke sebagainya, wallahu alam lah. Tiba-tiba ada ahli falak yang dapat ilham, dapat mimpi, bagi tahu bahawa syarat kenampakan anak bulan di Malaysia ni salah, kena ubah. Wallahu alam. Kemudian akan berlaku semakan hukum, fake dan teknikal. Bila kita lihat pada isu, misalkan kita kata isu anak bulan. Kita lihat pada isu anak bulan, tafsiran anak bulan segi syarak, tafsiran anak bulan segi teknikal. Kita telah melakukan ru'yah pada hari yang betul ke tidak? Mengapa anak bulan pada hari yang ke-30 sudah besar, misalkan, atau pada hari ke-29 sudah besar. Jadi kita akan semak perkara-perkara teknikal dan juga hukum fik yang berkaitan. Kerana bagi setiap aplikasi falak dalam ibadat, ada istimbat hukumnya. Ada dalam database agama kita. Ada dalam database perkara-perkara falak kita. Ada dalam database pembuat dasar kita. Bagaimana keadaan ru'yah dan hisab diperkenalkan? Bagaimana dengan penggunaan kriteria? Itu berdasarkan satu database. Istimbat hukum dah buat, kajian dah buat. Tetapi ada isu, ada rumutan, maka ia perlu penilaian semula. Bila perlu penilaian semula, maka ada kajian, ada pihak tertentu yang akan melakukannya, sains atau teknikal, ataupun masalah fik, atau kedua-duanya sekali, dan sekiranya mereka boleh menyelesaikannya dan dia akan diimplementkan semula untuk dalam ibadat. Yang ke bawah ni saya akan terangkan kemudian. Yang ni nak bagi tahu saja macam mana isu berkenaan bermula. Macam kita kata, terlalu banyak tafsiran dua marhalah. Berapa kilometer? 80, 90, adakah satu darjah 114 kilometer? Itu rumutan. Mengapa mereka merumut? Sebab lain mazhab, lain dia punya pandangan, atau dalam suatu mazhab ada satu pandangan tapi ulama'-ulama'nya memberikan pandangan yang berbeza. Kitab-kitab muktabar memberikan pandangan yang berbeza. Jadi kita boleh saja pihak berkuasa mengatakan ambil kitab yang muktabar. Tapi dari segi penulisan lagi sorotan ada nilai-nilai yang berbeza. Jadi ini rumutan, maka ada penilaian semula. Okay, kita akan pergi satu istimbat hukum tadi. Secara umum, masalah pada istimbat hukum tadi ialah perbezaan tafsiran dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran yang bersifat mujmal. Ada yang dimufassarkan oleh hadis. Ada yang dijelaskan oleh hadis. Tetapi ada juga yang Al-Quran dah jelaskan, hadis dah jelaskan, masih berlaku khilaf di kalangan ulama'. Maka ia mewujudkan beberapa set pandangan ulama' tentang satu isu. Kemudian di antaranya waktu salat lah. Bagaimana ada asar Syafi'i, ada asar Hanafi. Nanti saya akan tunjukkan bila ada satu slide berikutnya. Apabila pandangan fik ini, pandangan mazhab ini dipraktikan, wujud amalan yang berbeza. Daripada pemahaman mazhab, ahli sains terpengaruh dengan pemahaman mazhab, ahli sains buat keputusan berdasarkan pandangan mazhab, maka amalan itu akan berbeza. Secara umum, kita kata bahawa bagi Malaysia telah dienakmenkan, bagi sesebuah negeri dia telah dienakmenkan bahawa waktu solat ikut waktu asar Syafi'i misalkan. Tidak boleh ikut waktu asar lain dan sebagainya. Itu penyelesaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama. Kemudian saya senaraikan lebih kurang dalam 6 masalah khilafiyah daripada dalam konteks wasifi tadi, istimbat hukum tadi. Apa benda yang berlaku? Perbezaan tafsiran waktu asar, waktu isyak, waktu subuh. Ini saya rasa maklumlah. Semua ahli-ahli falak, program-program falak, pendidikan falak maklum tentang tafsiran yang berbeza ini. Berdasarkan hadis yang akan kita lihat nanti. Kemudian dari segi anak bulan, perbezaan tafsiran antara dua hadis yang bersifat mujmal, fa'in wumma alaikum faqdurulah, sekira mendung kamu takdirkan, dengan satu lagi lafaz, fa'in wumma alaikum faqmilu addata sya'bana salasina yawma. Jadi mereka yang pro hisab
menggunakan faqdurulah. Yang kita gunakan perkataan. Mereka yang pro ru'yah menggunakan faqdilu. Walaupun dari segi disiplin pengajian hadis terdapat ulama yang menjelaskan bahawa oleh kerana faqdurulah itu adalah hadis yang awal berbanding faqdilu, hadis faqdilu itu menjelaskan tentang kedudukan takdirkan itu. Tapi masih lagi berlaku. Masih lagi digunakan sebagai alasan untuk mengatakan faqdurulah, kamu gunakan hisab dan sebagainya. Kita lihat macam mana. Adakah ini satu kekangan, atau ini adalah satu peluang, atau ini sebenarnya menimbulkan suasana yang tidak harmoni dalam pelaksanaan hukum. Hukum berkaitan anak bulan. Tadi saya beritahu macam mana konsep ru'yah dan hisab itu digubal. Ada dalil-dalilnya. Ada dalil segi hukum syarak, ada dalilnya segi saintifik dan sebagainya. Nak guna ru'yah ke nak guna hisab? Bagaimana kedudukan ru'yah? Kedudukan ru'yah tidak ditikaikan. Itu sejak dari zaman Rasulullah, zaman sahabat dan sebagainya. Tapi kedudukan hisab dipertikaikan. Hisab yang macam mana dipertikaikan? Dalam bidayah itu mustahid dikatakan bahawa ahli hisab boleh gunakan hisab. Hisab yang macam mana? Kes ru'yah dan hisab itu di antara isu dalam aplikasi fake yang boleh saya katakan dia berubah 180 darjah. Kalau dulu ru'yah adalah khati, para ulama mengetuai ru'yah, Rasulullah mengetuai ru'yah, nampak anak bulan, ia tidak dipertikaikan. Hisab ketika itu cenderung kepada ilmu bintang dan sebagai tilik nasib, maka ia diketepikan. Tetapi dalam zaman moden dia menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebab hisab itu membantu ru'yah, ru'yah itu membantu hisab. Kemudian dalam taksiran mengenai anak bulan juga ada. Ini masih masalah istimbat hukum. Lihat dengan mata kasar, lihat dengan peralatan. Dalam zaman sekarang ni lihat dengan kamera. Walaupun telah ada keputusan-keputusan istimewa ulama sebagainya yang memutuskan bahawa penglihatan dengan mata kasar, penglihatan dengan optikal sama dengan mata kasar, sebab alat optik itu, cermin itu mempunyai sifat yang sama, gelombang optikal, mata dengan teleskop. Berhenti, situ saja dibenarkan. Kalau guna gelombang lain tak dibenarkan. Guna infrared ke sebagainya. Okey. Kemudian kamera ada isu-isu lain, saya akan bincang pada peralatan. Yang ini pada hukum, pada hukum. Taksiran kiblat. Daripada mana kamu keluar, kamu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatrah. Kata syatrah itu adalah sesuatu yang agak umum dan ia tidak mengikat yang ketepatan tinggi. Jadi walau bagaimanapun ia menjurus kepada, ia mewujudkan satu situasi apabila kita berhadapan dengan Baitullah, berhadapan dengan Masjidil Haram, dengan kita berada di luar Mekah, maka wujudlah kiblat ain, kiblat zan dan sebagainya. Sekali lagi, tafsiran syatrah tadi memainkan peranan. Dan ini ada Jawatan Kawasan Fatwa, kita ada buat keputusan yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian isu mengenai tafsiran Haji Arafah ini berlaku sekitar tahun 2010, sebelum 2010, apabila mereka beranggapan bahawa kita menggunakan takvim bagi negara Arab Saudi untuk tujuan puasa Arafah dan sebagainya. Kemudian isu yang yang berleluasa berlaku dulu, kini dan selamanya adalah apakah takvim hijri tersebut bersifat tempatan atau boleh disejagatkan. Ini juga adalah masalah fake, bukan masalah saintifik, masalah fake. Sebab ada hadis-hadis, kaul-kaul ulama tentang matlaq, tentang perkongsian malam, tentang permulaan puasa, mengakhiri puasa dan kesannya pada takvim yang okey. Ini dalam hadis ini, hadis yang bersifat mujmal tentang waktu solat ni, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jadi situasi ini berlaku kerana bagi satu peristiwa, Jibril menunjukkan waktu solat itu pada dua keadaan. Seperti dikala matahari gelincir, dikala di waktu bayang sesuatu sama dengannya, itu zuhur. Kemudian asar pun begitu juga.
Sebab hari pertama itu solat ketika gelincir, asarnya ketika bayang sesuatu sama dengannya. Tapi hari kedua sebab Zuhur sudah apa? Bermula sesuatu sama dengannya, maka ia asar ia jadi 2 kali. Kebanyakan ulama menafsirkan bahawa perbezaan ini hanya menunjukkan permulaan dan perakhiran. Tetapi kena ingat dalam mazhab Hanafi ada asar yang diambil yang kedua itu sebagai permulaan asar. Waktu zuhurnya lebih panjang dan sebagainya. Begitu juga dengan tafsiran waktu isyak, waktu subuh. Dan ini oleh kerana waktu isyak dan subuh ini melibatkan cahaya, maka keterangan hadis ini juga adalah bersifat umum. Telah hilang sepertiga malam, telah bercahaya benar, ghaib syafaqah ahmar dan sebagainya. Ya, jadi ini memerlukan satu kajian. Bila kajian tu dia ada khilaf saintifik pula. Okey, ini yang waktu subuh yang berlaku dan selesai, ketika selesailah daripada dulu 20 digunakan 18. Kemudian tafsiran kiblat tadi, kiblat tadi. Kita berada di luar kota Mekah. Dan menjadi satu trend orang bila nak menakut-nakutkan pendengar, bila kuliah falak, bila kuliah pasal kiblat, dia kata 1 darjah boleh menyebabkan arah kiblat lari 114 km. Kena hati-hati sikit. Sebab kita berada di luar kota Mekah, luar Kaabah, kita berada dalam kategori kiblat zan. Yang kita tafsirkan 1 darjah 114 km itu kalau kita merujuk pada ain, body Kaabah tu sendiri. Ini benda-benda yang sepatutnya kena diselesaikan dari segi tafsiran hukum dan sebagainya. Sebenarnya ia tidak berleluasa, cuma sesekali ia dibangkitkan. Kemudian apabila kita melihat kepada kaul dalam kitab Imam Syafi'i mengenai tanda-tanda rujukan kiblat, di antaranya dinyatakan bukit. Bukit mana? Bukit itu kerana para sahabat yang keluar daripada Mekah, bila keluar daripada Mekah, mereka berpaling dan mereka nampak belakang bukit tu ada Kaabah, ada Mekah. Dalam Mekah ada Kaabah. Mereka berjalan lagi. Mereka berpaling. Jadi bukit itu menjadi panduan. Itu maksudnya bukit terjauh sebagai panduan untuk kiblat zon mereka. Okey. Kemudian selisih beberapa darjah itu dikatakan beri kesan terhadap arah kiblat. Walau bagaimanapun kesan itu bukan pada body Kaabah itu sendiri. Kesan itu ada pada ufuk yang terjauh. Okey. Dan ini telah diputuskan dalam jatuh kuasa fatwa dalam mesyuarat ke-79 pada tahun 2007 bahawa arah hadap kesan selisih itu tak perlu diwartakan. Kita nak buat 3 darjah ke, kita nak buat 5 darjah, tak perlu. Tapi kita boleh jadikan dia satu syarat teknikal, atau lebih jelas saya kata bahawa jika ada berlaku kerosakan ataupun keserongan arah kiblat tadi, pihak berkuasa agama kena siasat case by case. Tak boleh nak tetapkan 3 darjah selisih. Kena tengok keadaannya. Ini tafsiran haji tadi, ada kaulnya bahawa ini saya ambil kita kerja Datuk Nur Gadut saya rasa, bahawa haji itu berlaku di Arafah, tidak bermaksud bahawa negara lain takwimnya kena mengikut daripada tarikh Arafah berkenaan. Dan ada juga hadis daripada Ummi Salamah bahawa melakukan korban, mula berpantang untuk melakukan korban tersebut berdasarkan kenampakan anak bulan tempatan. Jadi inilah yang digunakan di Malaysia sekarang, bahawa permulaan Zulhijjah adalah berdasarkan kenampakan anak bulan tempatan. Dari segi teknikal pula ada beza antara Malaysia dan Arab Saudi. Berbeza 7,100 km, beza waktu 5 jam. Bukan ijtihad matlak, bukannya kesatuan dan sebagainya. Ia adalah ikhtilaf. Maka tak timbul soal siapa ikut siapa. Okey, kenampakan anak bulan. Isu kenampakan anak bulan. Di Malaysia saya nampak bukan soal isu nampak tak nampak lagi, sebab kita sekarang dah pergi kepada satu fasa di mana anak bulan makin lama makin muda yang kelihatan. Anak bulan makin lama makin muda kelihatan sebab teknologi itu makin berkembang. Jadi isunya sekarang ialah
sejauh mana teknologi itu memenuhi kehendak syarak. Kemudian ada juga yang anak bulan yang terlalu minimum 8.3 jam yang kelihatan di labuan. Nak kata tak nampak, dah nampak. Cuma persoalannya nampak dalam bentuk kamera itu boleh diterima atau tidak. Itu persoalan lain. Okey, lepas wasipi tabi'i. Teori pula apa masalah dia? Ni kita kita nak bagi tahu ni, setiap aplikasi falak tadi dia boleh timbul masalah. Dia tidak menjadi khati, dia tidak menjadi muktamad kat situ. Teori sains tidak mutlak. Kita menyatakan result keputusan sains, kita menyatakan asas-asasnya, ciri-cirinya hanyalah berdasarkan jika dan hanya jika. Kayu uji berbara hanya menyala jika dan hanya jika digabungkan dengan oksigen air. Itu uji kaji yang paling mudah untuk saya ingat. Kayu uji berbara, kayu uji bernyala, bila dipadukan dengan oksigen dia bertambah menyala, bila dipadukan dengan hidrogen dia menghasilkan letupan pop. Jika dan hanya jika. Kalau letak gas lain tak jadi. Jadi itulah rumusnya. Dan walau bagaimanapun fenomena alam yang dicerap mempunyai kepelbagaian sifat tabi'i. Macam-macam sifat tabi'i yang akan kita lihat nanti. Dan sifat tabi'i ini mempengaruhi cerapan dan mempengaruhi kita nak buat rumus. Nak kata sifat itu. Nak kata sifat objeknya itu. Nak kata sifat penglihatan itu. Dan ia memberi kesan terhadap manusia yang nak buat dasar tadi. Manusia yang nak buat teori tadi. Kemampuan manusia mencerap, kemampuan manusia beranalisis, kemampuan manusia nak fikir, keengganan saintis untuk mengaitkan dengan metafizik, dengan benda-benda gaib. Ini juga satu masalah dalam sains. Sebab sains moden adalah bekerja berdasarkan apa yang boleh dilihat. Bukan benda yang melampau boleh dilihat, yang metafizik. Itu juga masalah untuk mereka menghadapi kesukaran. Tapi dalam segi Islam, mudah. Kalau dari segi sains, tak memenuhi syarat. Tetapi nampak kita kata itu adalah satu kurniaan daripada Allah SWT. Jadi contoh khilafiah dalam sains, sebenarnya bukan khilafiah lah. Perbezaan dalam sains. Parameter pembiasan atmosfera. Dalam zaman moden ini, parameter ini masih tidak confirm. Beberapa minit. Beberapa minit tidak confirm, tidak sah. Kalau kita melakukan cerapan anak bulan, kita letakkan theodolite, kita observe, kadang-kadang tepat berada di stadia, di garis tengah theodolite tadi. Kadang-kadang dia berada beberapa minit angka ke atas atau ke bawah stadia anak bulan. Saya rasa program falak di negeri-negeri bila saya sebut cerapan anak bulan guna theodolite, guna stadia, mungkin ramai yang dah tak pakai kot. Yang saya sudah nampak Ustaz Muhammad Mukharat daripada Sarawak pergi mana dipikul theodolite dia. Orang lain saya tak nampak dah. Ramai yang gunakan teleskop. Tapi kalau kita nak menyemak mengenai ketepatan pembiasan, nak buat kajian pembiasan, kita gunakan theodolite. Sebab theodolite ni dia ketepatan tinggi. Yang orang ukur gunakan tu. Khilaf juga tahap kenampakan anak bulan termuda. Bila anak bulan boleh nampak? Dan bila boleh nampak ini, dia bukannya sesuatu yang rigid. Dia ada kaitan pula dengan musim bulan. Bulan anomali dia. Perigi, apogi. Ketika dekat, memanglah ketika dekat bulan tu besar senang nampak. Kalau cuaca baik lah. Macam minggu lepas mereka melihat anak bulan Rabiul Awal. Ada banyak tempat yang nampak anak bulan ni. Sebab dia memang sifatnya sifat anak bulan perigi. Dan dijangka boleh nampak. Kalau cuaca baik nampaklah. Saya nampak di Selangor, nampak di Kota Kinabalu, cuaca yang tepat, cuaca tak baik. Di Kuala Terengganu hari itu saya langsung tak boleh buat kat teleskop. Kemudian segi sains juga, bila kita kata panjang anak bulan tersebut, panjang anak bulan tersebut tak sama dengan teori. Sebab pada permukaan bulan tersebut ada cubes, ada kesan pemendekan disebabkan oleh gunung ganang bulan dan sebagainya. Jadi apa kesannya pada panjang anak bulan? Kalau kita kata anak bulan ini lebarnya adalah 0.3 minit,
bukan 0.3 minit, dia lebih kecil. Ataupun kita kata anak bulan ini adalah 0.8%, bukan 0.8%, ia lebih kecil. Sebab ada gunung ganang bulan yang motonya. Begitu juga kesan cahaya bulan tadi, dia terserap dalam atmosfera. Ini dipanggil atmospheric extinction. Dan ia menyebabkan anak bulan yang kita rasa cerah, bintang yang kita rasa cerah tadi, komet yang kita rasa cerah tadi sudah semakin malap. Begitu juga kesan atmospheric extinction tadi pada syafa. Pada syafa. Jadi sebab dalam kajian-kajian tradisional dan peralatan baru ni saya tak pasti, bila kita nak mengukur magnitude syafa, kita kena ukur dulu magnitude bintang pada hari yang sama. Baru kita ukur syafa cahaya tadi, baru kita boleh buat perbandingan. Tapi peralatan moden ni saya baca-baca nampak macam dia tak perlu, dia dah dia punya kalibrasi tu lah dibuat terus, bukan perbandingan dengan satu bintang standard. Kemudian tentang bayang-bayang, bila kita kata bila waktu zuhur bayang paling pendek, waktu asar bayang lebih panjang daripada tiang, sedar atau tak sedar? Ada tak secara bayang? Bayang terang atau bayang gelap? Nak kena tahu bayang terang ke bayang gelap? Yang kita kata bayang masuk waktu asar, waktu zuhur tu bayang terang, bayang gelap? Mesti bayang gelap kan? Tapi kalau kita tak dapat membezakan bayang gelap dan bayang terang, itu jadi isu. Ini isu teori ni, isu teori. Kemudian gerhana penumbra. Adakah gerhana penumbra tu gerhana? Saya sejak daripada awal saya tidak menganggapkan bahawa gerhana penumbra itu adalah gerhana. Sebab tidak memenuhi ciri-ciri fizikal halangan. Tidak gelap. Jadi pernah jadi isu jugalah bila orang bersedia dengan tempoh penumbra itu untuk melakukan solat dan sebagainya. Jadi perlu dimuktamadkan ketepatan sistem GPS, sistem Global Positioning System untuk kita gunakan dalam pemusafiran. Dia keluar dari rumah ni, dia nak tahu bila dia layak bermusafir. Sistem GPS dia sebagainya. Jadi kalau sains tadi, teori tadi masih tak betul, jadi GPS tidak memberi makna. Begitu juga dengan pengimajan yang raw dan yang proses, yang mentah dan yang proses. Okey, ini anomali sifat orbit, dia berlaku kerana hak laju yang berbeza ketika perihelion, ketika apogee. Ketika dekat tu perigee, ketika jauh tu apogee atau aphelion. Jadi sunnatullah ni memang berlaku dan kita kena mempelajarinya supaya kita boleh apply dalam kita punya, nak apply kat mana? Nak apply tentang sebab-sebab waktu salat berubah, nak apply tentang sifat-sifat anak bulan ketika perigi mudah nampak, ketika apogee susah nak nampak. Yalah ketika perigi dekat, besar. Jadi pengetahuan ni perlu ada pada pengetahuan tabi'i, jadi perlu ada pada ahli-ahli falak. Mereka kena tahu. Jangan mereka nak tahu hukum syarak saja kan. Okey, ini sistem orbitnya yang melentuk, turun, naik dan sebagainya. Itu sunnatullah juga. Orbitnya tidak tetap. Kalau orbitnya tetap, tidaklah berlaku gerhana. Kalau orbitnya tetap, tidaklah berlaku kembang kuncup orbit tadi. Begitu juga dengan isu bila perigi apogee tadi, saiz muka bulan kecil ke besar. Tapi ini menimbulkan satu isu lain lah. Bila kecil besar ni dia jadi isu bulan bapa bulan supermoon. Ditambah pula supermoon berlaku pada gerhana. Berlaku pula awal waktu maghrib. Fenomena serentak ni mewujudkan viral dalam masyarakat sebagai gerhana bulan berdarah dan sebagainya. Walhal itu semua boleh dijelaskan secara tabi'i. Jadi menjadi tugas para pegawai awal Islam untuk menjelaskan kepada masyarakat. Begitu juga dengan kesan green flash, cerapan terhadap matahari. Bila dia makin rendah tu dia ada satu warna hijau yang saya beberapa kali dapat lihat semasa saya berada di Pusat Falak Syekh Tahir dalam pengajian sarjana fizik saya di sana dulu. Tapi gambar-gambar tu saya tak dapat simpan, dan ia memberi kesan terhadap bentuk. Pembiasan ufuk tu memberi kesan terhadap bentuk dan memberi kesan terhadap waktu terbit terbenam.
Dan bila memberi kesan terhadap waktu terbenam, jadi waktu terbenam itu, waktu maghrib itu tak sama dengan waktu jadual. Ia memberi kesan terhadap pelaksanaan ibadat. Jadi ini kena, teori ni kena belajar lah. Teori rambatan cahaya, cahaya melalui atmosfera yang pelbagai, cahaya melalui kena extinction, pembiasan ufuk, pembiasan atmosfera, apa kesan pembiasan ufuk, kesannya pada saiz, kesannya pada waktu kita cerap, kesannya pada warna persekitaran untuk syafaq dan fajar misalkannya. Begitu juga dengan ia memberi kesan terhadap waktu ibadat. Waktu matahari yang dicerap terbenam lebih lambat daripada jadual waktu solat. Ini isu yang timbul, masalah yang timbul. Jadi kita kena mengkaji. Ini adalah waktu subuh. Apabila kita kata waktu subuh kita dulu terlalu awal, kena lewatkan sikit, maka ada kajian. Dan kajian-kajian itu pun terdedah kepada masalah serakan cahaya di bahagian atmosfera yang rendah. Okey, amali. Akhirnya amali. Amali apa? Amali kalau ikutkan prinsip aplikasi falak dalam aplikasi falak dalam ibadat, amali mengandungi amali, praktikal, peralatan, hitungan. Itu amali. Falak amali, falak alat, falak cerapan, falak hitungan. Jadi amali itu dalam hitungan. Ia bergantung pada ketepatan cerapan, bergantung pada peralatan. Dan yang kita dapat ketepatan tadi mempengaruhi manusia membuat teori sains. Masa kita kutip data tadi, kita kutip dalam maklumat-maklumat penting. Kita dapat hitung ralat dan sebagainya. Dan kita perlu mengambil kira semua perkara lah. Sampel yang banyak, tempoh yang lama, perubahan musim dan kawasan geografi yang luas. Dan perlunya jaringan di kalangan saintis sama ada pihak tempatan atau luar untuk bersama-sama berkongsi maklumat supaya kita boleh melihat trend sesuatu keputusan yang kita kaji. Contoh kemajuan teknologi peristian yang digunakan. Bila kita gunakan satu peristian, ramai yang guna stereorim dan sebagainya. Apakah stereorim itu betul-betul muktamad? Guna mata kasar lawan guna mata optikal, itu juga memberi kesan yang berbeza. Sampel data yang berbanding dengan populasi berapa banyak. Pada dalam kes cerapan, misalkan kita kata cerapan anak bulan nak buat kriteria, kena berapa bulan, berapa lama? Metonic cycle 18.6. Atau lebih lama lagi. Adakah pengulangan tersebut berlaku? Sebahagian ahli sains mengata pengulangan itu tidak berlaku. Ataupun kita katakan bahawa nak buat kajian kecerahan langit, cukup dengan 21 data. Cukup dengan 50 data. Cukup dengan satu tempat. Jadi benda tu kena kira. Ia menjadi isu nanti. Isu terhadap credibility data berkenaan. Kemudian teknologi penjejak yang berubah dengan cepat dan pantas, maka ia mempengaruhi kutipan data. Dan apabila kita memerlukan satu sorotan yang bebas, benar dan ilmiah dalam memilih peralatan cerapan. Okey. Yang mana sesuai untuk cerapan kita dan perekodan yang sistematik. Rekod untuk kegunaan kita sendiri sebagai pencerap dan rekod untuk orang yang boleh akses. Yang ni saya ada dapat satu maklumat lah, ada satu orang pelajar, dia konon-konon dia kata di Malaysia ni susah nak dapat maklumat image anak bulan. Dia kata jabatan-jabatan yang ada gambar anak bulan dia susah nak keluarkan sebab dia tak ada sistem simpanan. Saya kata bukan masalah jabatan tu tidak ada sistem simpanan dan tidak boleh bagi awak data anak bulan. Data mereka tu mahal. Mereka buat betul-betul menjadi mereka simpan, mereka nak guna dulu. Jadi tidak bolehlah pengkaji lain sebenarnya minta dan sebagainya. Tapi kita kena ada buat satu sistem kolaborasi antara pihaknya. Itu sebab saya lebih suka sekiranya ada pelajar-pelajar nak buat kajian ni, dia buat kajian bukannya dia ambil data orang lah, dia sendiri mencerap data, kemudian dia minta bantuan data daripada kita. Macam saya sendiri pun, kalau ada orang yang membuat manuskrip, saya akan suruh dia cari manuskrip sendiri. Tetapi akhirnya saya akan bantu menokok tambah manuskrip yang ada. Itulah apa cakap kelebihannya. Kalau tidak, dia akan terikat pada apa benda yang kita ada.
dan tidak menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Okey, beberapa kesan cerapan terhadap anak bulan terhadap hukum fiqh. Kenampakan anak bulan, umur berapa jam nampak sebenarnya ia mempengaruhi syarat imkan ru'yah sebagainya. Bila boleh nampak, berapa jam boleh nampak. Ini optikal lah. Kita tak pergi kepada kaedah lain dan sebagainya. Jadi kesan hasil cerapan tadi, bila kita kata hasil cerapan, ia bergantung pada peralatan. Bila kata peralatan, ia bergantung pada skill, pada orang tersebut. Pandai tak pandai, kumpulan pengkaji tersebut. Kalau dia tidak pandai, dia dapat data yang lain, akan jadi result yang lain dan sebagainya. Jadi benda-benda itu perlu diambil kira, tetapi saya masukkan ini dalam peralatan, dalam kesan pada peralatan. Dan data anak bulan yang kita nampak, kita taburkan untuk kita buat kriteria. Jadi kalau kita dapat maklumat yang salah, maklumat yang tidak sahih, data anak bulan yang tak betul, maka kriteria jadi tidak betul. Itu sebab dalam pembinaan kriteria, yang paling baik ialah mengambil sekumpulan data. Bukan kita mengambil data tunggal untuk kita buat kriteria. Bila kita buat data tunggal itu bermasalah, maka hasil kriteria kita pun akan bermasalah. Okey, pencemaran langit dan kesannya terhadap bilangan sampel apabila langit menjadi terang, apa yang dikatakan sebagai light pollution, pencemaran cahaya, kita tidak dapat mengukur bintang untuk mengetahui pembiasan sebenar. Ini dalam astronomi lah. Dalam falak, kita kata kecerahan langit pada subuh, pada isyak, sebab langit dah tercemar. Jadi gelapnya itu bukan gelap sebenar. Terangnya itu bukan terang disebabkan oleh cakrawala. Itu terang disebabkan oleh cahaya-cahaya bulatan dan sebagainya. Ini masalahnya, kena dikena pasti. Dan pengaksesan maklumat data falak menggunakan perisian. Macam saya katalah, ramai sangat guna Stellarium. Saya tak andai guna Stellarium. Saya guna perisian lama sahaja. Jadi sejauh mana prediction data tersebut accurate? Sejauh mana accurate time boleh digunakan untuk mempredikkan kawasan mula nampak anak bulan dan sebagainya, dan kita boleh gunakan maklumat accurate time itu untuk buat takvim tempatan. Sejauh mana? Saya timbulkan masalah pada tuan-tuan. Okey. Akhirnya, apakah tata kaedah atau metodologi yang ideal bagi kajian permasalahan isu falak, permasalahan aplikasi falak dalam ibadat ni? Apa dia punya tata kaedah? Dan trend sekarang, apa yang kita buat adalah mixed method, iaitu kajian eksperimental dengan kajian dokumen. Kita gabungkan kedua-duanya. Kalau dalam tesis, ia sepatutnya menjadi satu tesis. Satu orang dia buat dengan mixed method ni. Tapi kalau di geran penyelidikan, dia boleh asing-asing, tapi kemudian mereka berkolaborasi dan sebagainya. Daripada permasalahan dah kena pasti, perlu kaji semula kedudukan anak bulan, kriteria kenampakan anak bulan. Perlu kaji semula tentang cahaya raib syafaq ahmar. Perlu kaji semula tentang koordinat matahari yang kita guna selama ni. Ada masalah. Jadi masalah kita bahagikan kepada dua, kajian eksperimental, menggunakan alat, kutip data sebagainya, ada kajian rintis, ada kalibrasi dan sebagainya. Jangan lupa kalibrasi ni penting. Kalau buat kajian tak ada kalibrasi, dia boleh beri satu keputusan yang berlainan. Kalau ada ahli sains yang tengok data kita tanpa kalibrasi, awal lagi dah kena out dan sebagainya. Data tak kalibrasi dengan data kalibrasi, dia boleh memberikan kesan beberapa darjah dari segi kalau kita nak kira dari segi altitude dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita kutip data, membuat perbandingan, kita muktamadkan. Begitu juga dengan hukum tadi, kajian semula tentang hukum, tafsiran ulama, bagi isu bagi satu-satu isu. Bagi satu-satu isu. Dan ia menyokong permasalahan tadi, dan ia menunjukkan adanya sesuatu yang wakil, sesuatunya realiti baru. Macam kita di Malaysia, kriteria kenampakan anak bulan mula-mula gunakan Istanbul. Itu satu realiti ketika tu, wakil ketika tu. Kemudian menggunakan
Jawatankuasa Kajian Semula tahun 99 dengan sejumlah data. Ni saya dapat tahu ada tambahan data, ada perubahan lagi. Jadi perubahan data tu sekali dengan cerapan. Dan tidak boleh kalau kita membuat kajian isu-isu macam ni, kita buat kajian eksperimental, kita tidak ada, kita mengutip data daripada orang sahaja. Ini yang saya kata, yang saya tegur satu penyelidik tu, proposal tu. 2 tahun buat kajian master, hanya mengambil data orang. Dia sendiri tidak bergerak. Saya rasa itu bukan ciri kajian yang baik bagi pengajian Islam sekarang ni. Itu saya agak keras sikit. Saya agak radikal sikit pendapat saya. Pengajian Islam sekarang ni sudah menuju ke arah mixed method. Apa-apa benda pun kita kena buat selain daripada kajian eksperimental, gunakan instrumen dan sebagainya, kajian-kajian dokumen dan sebagainya. Itu supaya ia boleh mewujudkan satu jawapan dan kita muzakarahkannya. Ini trend Malaysia. Muzakarahkannya, bincang dengan pakar-pakar yang lebih pakar berbincang dengan pakar dengan jawatankuasa negeri, dan dia membuat kepada pelaksanaan. Dan kaedah yang baik ialah menggunakan sekurang-kurangnya 3 kaedah dan analisis pun dengan 3 kaedah. Ini dinamakan kaedah triangulation. Kutipan data secara triangulation. Dalam kes anak bulan, mungkin kaedah triangulationnya ialah cerapan dengan theodolite, cerapan dengan optical, cerapan dengan kamera. Kalau dalam kes cerahan langit, menggunakan sky quality meter, menggunakan kaedah tradisional, menggunakan kamera dengan melihat pada perubahan RGB dan sebagainya. Jadi dia tidak boleh satu. Kalau kita gunakan kamera, kita dapat fenomena. Itu tidak dipercayai. Ia berada pada tahap kesahan dan validity dan reliability yang agak rendah dan tidak dipandang oleh orang sains. Jadi tidak dipandang oleh orang sains, juga tidak dipandang sinis oleh orang-orang fake. Jadi menimbulkan masalah kepada hasil kajian kita tadi. Jadi saya rasa tu je. Justru penggunaan sains untuk menyelesaikan isu apaksi falak masih ada ralat lah. Walaupun dia takribi, dia pendekatan yang mendekati, tapi dia masih ada ralat. Tetapi yang inilah yang digunakan untuk pemakaian sementara bagi masyarakat. Dan apa-apa yang kita gunakan itu sesuai dengan fitrah manusia kerana ia boleh digunakan, dan akhirnya aplikasi falak sebab ia menggunakan kaedah sains, ia masih terdedah kepada isu, ralat dan sebagainya. Isunya apa? Credibility. Orang percaya tak percaya. Tapi dalam kes Malaysia tak adalah. Tapi dalam kes mungkin ada. Ini adalah pengaruh peralatan luar negeri sebagainya. Memerlukan sampel yang banyak, tempoh masanya banyak dan jaringannya banyak. Dan kajian sains itu merupakan satu usaha yang berterusan. Bila kita kata dah selesai dapat nilai 18 darjah bagi syafaq, bagi fajar subuh, ia bukannya suatu yang penutup. Ia harus dikaji semula. Sebab mengambil kira soal extension, soal perbandingan dengan standard star, magnitude dan sebagainya, atau gunakan peralatan lain. Ada sifat kejadian yang bersifat tempatan, boleh digunakan untuk tempatan, ada bersifat serantau, ada bersifat sejagat. Yang saya nampak dalam trend Asia Tenggara, bila anak bulan serantau, bila kecerahan langit serantau, bila parameter waktu subuh, waktu isyak itu serantau. Jadi kita tunggu kebetulan serantau untuk kita bandingkan sebagainya. Walau bagaimanapun penutupnya, apabila hakim telah buat hukum, maka ia adalah muktamad. Ini bagi orang awam. Begitu juga bagi orang sains. Saya pun kalau saya tak suka, tidak bersetuju satu kaedah, pada masyarakat awam saya akan cakap tentang perkara yang umum, yang muktamad, yang dah putus, yang beres belaka bos. Tapi ada usaha untuk kita mengkaji dan sebagainya. Okey, saya rasa setakat tu je dulu saya punya persembahan pada hari ini yang agak ringkas. Saya serahkan balik kepada Ustaz Bukizan. Terima kasih Prof. Mada Dr. Baharudin Zainar atas ulasan dan ceramah beliau mengenai dengan penyelesaian, bagaimana untuk menyelesaikan masalah terhadap
falak semasa ni. Ya, kita macam saya sebagai pegawai level Islam di wilayah Persekutuan Cawangan Labuan ni juga mempunyai bermacam-macam masalah falak yang perlu diselesaikan di peringkat Labuan. Jadi itulah sama-sama kita mengambil perhatian terhadap apa yang telah disampaikan tadi. Jadi di sini ada beberapa soalan ya, Dokter, daripada kita punya ni, daripada Syarin Ahmad Al-Syahgeza. Ada yang mengatakan hanya putaran bumi, bulan, matahari sahaja memberi manfaat dan berbaloi belajar, tetapi penciptaan alam semesta, kajian planet X, exoplanet, galaksi tidak ada berbaloi belajar sebab tidak terlibat dengan ibadah. Ada nasihat? Okey. Bagaimana, Doktor? Walaupun tadi saya menyatakan tentang aplikasi dalam ibadat. Bila aplikasi dalam ibadat, memanglah objek yang kita gunakan adalah matahari, bulan. Tapi seperti juga saya katakan tadi bahawa bila kita nak buat, nak dapatkan ketepatan pembiasan yang baik, pembiasan patut dibuat dengan bintang, bukan dengan matahari. Tapi trend di Malaysia buat dengan matahari. Sebab matahari mudah nampak. Tapi realitinya mesti dengan bintang. Okay, jadi mana dalam pembahagian aktiviti astronomi, kalau kita menumpukan kepada planet dipanggil planetary. Kalau kita tumpukan pada matahari, kita panggil astronomi suria, astronomi najam dan sebagainya. Planet-planet, okey. Kita harus ingat, tadi saya ada beritahu bahawa bagaimana skill kita untuk memahirkan penggunaan instrumen. Nak memahirkan penggunaan instrumen untuk tengok gerhana bukan pada hari gerhana, tapi ia satu langkah yang berterusan. Kalau nak tengok anak bulan yang susah, kau tak mahir tengok exoplanet, tak mahir tentang teori exoplanet, macam mana kau nak bercakap mengenai teori kenampakan anak bulan? Macam mana kita nak mahir penggunaan instrumen tengok anak bulan? Jadi ia sebenarnya berkaitan, cuma impact tu sikit atau banyak. Jadi saya rasa kawan baik saya ni, baru tadi saya berbual dengan dia, Syed Syarif Ahmad, kalau COVID selesai, 8 hari bulan kita bertolak ke Amerika Selatan. Okey. Ada lagi satu soalan daripada orang yang sama juga. Masih ramai tidak mempercayai kiraan falak efemeris seperti pergerakan planet, asteroid dan lain-lain dengan hujah kun fayakun, yakni semua boleh berubah bila-bila dan kiraan manusia tak sempurna. Pendapat, jadi Doktor? pendapat saya masih sama macam tu. Kita nak tunggu pengujian ketepatan waktu salat. Ada orang buat, orang tak buat ketepatan waktu salat. Tapi kita mencerap gerhana, kita dapati ketepatan gerhana. Kalau kita mempredik asteroid masuk, kita macam baru ni kita melihat Alpha Leonis, okal dengan bulan. Alpha Leonis, saya tak ingat nama bintang tu. Dia okal. Jadi kalau kita boleh mendapatkan pengiraan tepat itu, makna kiraan anak bulan kita betul. Kalau kita kira okal tak tepat dalam kalender almanak Syahrin tu, okalnya tak tepat, jangan percaya kiraan anak bulan dia. Tapi bila okalnya tepat, maka kiraan anak bulan. Jadi dia berkaitan. Kita tidak boleh nak tunggu ketepatan anak bulan, sebab anak bulan kadang tak nampak. Jadi kita semak dengan posisi matahari. Kita semak dengan posisi gerhana dan sebagainya. Begitu juga dengan kiraan pemeris. Sebab kiraan pemeris ni dia sistem dia sama. Cuma sebenarnya pelajar-pelajar ni, budak-budak muda ni, dia minat benda yang reality, benda yang dikaitkan dengan agama secara langsung. Jadi saya rasa saudara Syarin yang bertuasa lah, insyaAllah kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita akan usahakan sebagaimana kita yang telah buat dengan Jabatan Mufti Pahang. InsyaAllah kita akan sama-sama. Ya, ada satu lagi, dua soalan ni dari dua soalan yang berulang. Nur Atikah Zulkifli. Assalamualaikum, Doktor. Apakah metodologi kajian Islam berlainan dengan sains? Okey, maksudnya ni metodologi kajian dalam penyelidikan tadi, bila kita nak kata aplikasi falak tu, dia macam kegunaan dalam ibadat tu, dia berlainan ke dengan sains? Itu mungkin pertanyaan lah.
Okey. Mm-mm. Secara Mm-mm. umum sama. Kecuali niatnya. Niat. Innama a'malu binniyat. Niat itu adalah untuk mendapatkan ketepatan bagi ibadat. Niat sains moden, dia buat itu untuk memperbaiki kehidupan manusia dan sebagainya. Tak ada lillahi ta'ala. Kemudian adalah, saya rasa dari segi disiplin sama je. Kalau saintis barat dia kena cerewet, saintis Islam pun dia kena cerewet. Saintis barat dia kena berulang-ulang, saintis Islam pun kena berulang-ulang. Jadi secara umum dia sama. Kecuali orang Islam buat dapat pahala, orang bukan Islam, semoga mereka berbahagia di dunia. Itu saja jawapan saya. Seperti Allah. biasa Dokter, saya pun ada soalan sebagai moderator. Di sini saya ada dua keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa MKI yang telah bersidang kali ke-30 pada 22 Ogos 1992. Mana muzakarat telah memutuskan bahawa kaedah penetapan Aidil Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh hari wukuf di Arafah dipindah kepada kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah dengan kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah kerana kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini. Dan satu lagi, bagaimana kaedah keputusan mengenai kesabitan anak bulan Ramadan dan Syawal 1977 yang bersidang pada 14 Julai 1977 bahawa anak bulan Ramadan dan Syawal kiranya tidak kelihatan dilindungi awan rem, padahalnya mengikut kiraan ahli-ahli falak syar'i anak bulan itu tetap ada dan boleh nampak. Maka kiraan ahli-ahli falak syar'i bolehlah digunakan. Terputus. Apa yang terputus dengan kita punya penceramah? Putus tadi. Okey, sekejap. Ada tangan di atas gitu. Terputus. Macam mana? Okey. Lepas tu yang mengenai keputusan 1977 tu, tetapi kiranya tetapi kiranya cuaca baik dan anak bulan tidak kelihatan, maka hendaklah disempurnakan bilangan hari bulan itu sebanyak 30 hari. Jadi Doktor, macam mana kefahaman Doktor terhadap keputusan ni? Yang jelasnya bagaimana kefahaman dia? Adakah sebab saya nampak di sini kebanyakan keputusan-keputusan apabila macam kes Labuan kenampakan bawah limit tu. Jadi adakah ditolak kenampakan laporan kenampakan jawatan kuasa ru'yah tersebut ataupun kita akan mengikut kepada SOP kaedah imkanul ru'yah di Malaysia tu? Terutama saya keliru sikit. Di Labuan pernah nampak bola panjang ke? Tak pernah kan? Tak pernah. Jadi tadi Tak pernah. sekiranya. Lah, Okey. sekiranya. Berbalik kepada penetapan awal Zulhijjah tadi kan. Dia berdasarkan ru'yah tempatan saya rasa tahun yang sebut itu ialah tahun di mana Malaysia berubah daripada kaedah ru'yah dan hisab kepada kaedah ru'yah sahaja. Kalau tak silap saya tak kena tengok maklumat tu. Tahun berapa tu? Tahun 92. Keputusan 92. Tahun 92 Malaysia telah gunakan Zulhijjah pun telah menggunakan imkan ru'yah. Jadi apa awak punya soalan? Apa masalah dia? Itulah daripada keputusan tu, adakah ru'yah tu macam kenampakan ru'yah tu boleh apabila tidak macam mana kriteria tu di bawah limit kriteria dan nampak anak bulan, tapi sebenarnya adakah kita boleh tolak tahun 92 tu kita dah gunakan kriteria 238 kan, untuk semua bulan, untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah kita telah gunakan syarat. Jadi dalam, saya rasa bukannya zaman masa 3 bulan tu aja. Dalam konteks masa ni pun sesuatu yang saya perlukan penjelasan daripada pihak JAKIM sendiri. Adakah laporan kenampakan anak bulan negeri-negeri
diterima. Dia terima untuk buat keputusan. Kerana kalau laporan ru'yah negeri diterima untuk keputusan, penyimpan mohon tak perlu tunggu waktu terbenam matahari di Kedah yang lewat tu untuk mengisytihar. Sebab dalam konteks kaedah ru'yah desa memadai nampak di mana-mana negara dalam Malaysia. Itu soal nampak lah. Walau bagaimanapun ia tidak timbul masalah. Itu bukan masalah besar tu. Sebab kalau dia kira Terengganu dah nampak, dia belum nak isytihar lagi, dia tunggu sampai ke terbenam matahari, terbenam bulan di Langkawi. Kemudian di Langkawi telah ada data hisap. Telah ada data hisap. Data hisap menunjukkan bahawa cukup syarat. Cuma kita nak matchkan kaedah ru'yah dan hisap tu dengan amalan je lah. Itu perlu pertanyaan di balik tabir lah dengan pihak JAKIM macam mana ia berlaku. Tapi dalam kes yang pertanyaan anak bulan Zulhijjah tu saya rasa dia kes sama je mana-mana bulan. Dia tidak timbul masalah. Sebab kita gunakan imkan ru'yah. Kalau negeri laporan negeri tak diterima pun akhirnya bila tiba dekat terbenam bulan dekat dekat Langkawi, dia akan justify kan ikut data yang mereka ada. Okay. Apa lagi ni? Soalan daripada Muhammad Tajuddin. Saya pernah dengar pendapat bahawa planet dan galaksi, komet semua tak wujud walaupun boleh dicerap dengan mata sebab tiada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Pening tengok komen orang-orang macam ni. Oh, dia cuma bagi komentar ya. Rasanya tak ada dah soalan ni, Doktor. Mungkin setakat itu sahajalah episod kita, episod ketiga webinar Mufti Bicara Falak yang bertajuk penyelesaian masalah falak semasa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Prof. Madya Dr. Baharudin Bizainal, Fellow Penyelidik Inspire Kuyuniza. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama beliau di episod-episod yang akan datang sehingga kita bertemu lagi. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.